Okey. Hari ini 10 bulan Oktober tahun 2022, Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan pembubaran Dewan Rakyat setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana dengan keadaan yang ada sekarang bahawa adalah bagus atau masa yang tepat jika berterusan diasas kepada Perdana Menteri untuk pembubaran Dewan Rakyat. Saya percaya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri dah mengambil kira kepentingan rakyat, kepentingan parti dan terpenting kepentingan demokrasi dalam negara ini. Kita semua sedia maklum bahawa apa yang berlaku hari ini adalah kepanjangan daripada masalah satu, Barisan Nasional atau UMNO tewas dalam pilihan raya 2018, di mana pemimpin-pemimpin politik mereka termasuk presidennya kemudian jadi bekas presiden Datuk Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak, timbalannya, dan kemudian presiden parti itu Dr. Ahmad Zaid Hamidi didakwa ke mahkamah dalam berbagai-bagai tuduhan. Tak ada satu orang pun pemimpin UMNO yang menghadapi satu tuduhan, banyak tuduhannya. Dan kemudian itu menghadapi masalah Sheraton Move ataupun pergerakan Sheraton yang menubuhkan kerajaan campuran antara UMNO dan musuh ketatnya Parti Bersatu Bangsa Malaysia, Bumi Putera Malaysia ataupun Parti Bersatu, dan juga dengan PAS, dan juga dengan GPS dan juga GRS. Dari itu apa yang kita lihat sekarang ini, berlakunya pembubaran Dewan Rakyat ini, saya rasa Datuk Seri Ismail Sabri berpendapat adalah langkah bijak baginya untuk menyelesaikan komplot politik yang berpanjangan ini. Pada saya, tidak ada masalah apa-apa pada Datuk Seri Ismail Sabri jika BN UMNO tewas. Beliau akan kekal sebagai bekas Perdana Menteri dan mendapat kemudahan sebagai bekas Perdana Menteri dari segi akta pensiunnya. Dari itu kita tak membincangkan bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini satu kehendak peribadinya, tetapi dia diasak oleh pemimpin-pemimpin atasannya dari UMNO untuk membubarkan Dewan Rakyat. Hari ini Dewan Rakyat akan dibubarkan dalam masa 60 hari, iaitu 2 bulan dari sekarang akan berada akan diadakan pilihan raya untuk mengembalikan mandat rakyat balik. Persoalannya sekarang ini ialah kenapakah Dewan Undangan Negeri yang lain tidak ikut serentak? Kalau ikut tradisi UMNO dan Barisan Nasional, jika telah dibubarkan, maka beberapa negeri ikut sama serentak. Ini mungkin disebabkan Sabah dan Sarawak, Johor dan Melaka telah pun mengadakan pilihan raya awal yang masih lagi tempohnya berbaki 3 tahun lagi. Dari itu tidak ada keperluan bagi 4 negeri ini dibubarkan. Kemudian itu kerana Parti Perikatan Nasional yang dalamnya ada PAS dan memerintah bagi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu sudah pasti tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri dia. Jadi sudah menjadi 7 negeri. Kemudian itu menjadi 7 negeri. Kemudian itu ada lagi 3 negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, Pulau Pinang, Selangor dan
negeri sembilan. Jadi sudah menjadi 10 negeri tidak akan membubarkan Dewan Negeri masing-masing. Yang akan bubar hanya 3 negeri UMNO yang diperintah oleh Barisan Nasional UMNO, Perlis, Perak dan Pahang. Ini pun belum pasti mereka mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi itu kali ini kita akan melihat satu pilihan raya peringkat parlimen sahaja di beberapa buah negeri dalam Malaysia ini. Dari itu kita melihat bahawa bagaimanakah waktu berkempen ini. Tuan Farouk tanya, kenapa Yang di-Pertuan Agong perkenankan PRU 15 ini diadakan? Yang di-Pertuan Agong berpendapat mungkin bahawa jika itu permintaan Perdana Menterinya, dia terpaksa perkenankannya dengan tidak ada menolak, kerana baginda pun mungkin berpendapat bahawa masalah politik ini dengan 2 kali tuanku berdepan dengan masalah SD, surat akuan bersumpah bagi menubuhkan kerajaan yang memalukan Malaysia sebagai sebuah negara sistem demokrasi ini, maka baginda tuanku bersetuju atau berkenan, kau bubarkanlah Dewan Rakyat ini dan adakan pilihan raya. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini perlu diadakan sekarang. Kononnya bagi tujuan menghalang bagi parti pembangkang khasnya daripada Pakatan Harapan untuk berucap membahaskan bajet 2023 ini. Kerana jika pembahasan bajet ini diteruskan juga, maka dengan sendirinya pihak Pakatan Harapan sebagai yang pernah memerintah selama 22 bulan, mereka mempunyai maklumat yang cukup untuk membongkar beberapa rahsia penyelewengan, ketidaktelusan dan juga mungkin bagaimanakah berlakunya projek-projek Gajah Putih yang tidak dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional dahulu dan menyebabkan kerugian bukan jutaan ringgit, berbilion ringgit. Dari itu, untuk nak mengelakkan pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan dan sekutu yang lain membongkar akan keburukan kerajaan BN sewaktu memerintah dalam pembahasan bajet ini, maka Parlimen Dewan Rakyat ini dibubarkan. Maka terhentilah segala apa perkara yang hendak dicakap oleh ahli-ahli Parlimen dari Pakatan Harapan dan sekutu pembangkang yang lain, tak boleh dibuat. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar live saya, itu satu perkara. 2 perkaranya seperti mana saya dah jelaskan, bahawa Presiden partinya sendiri, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, belum lagi dihukum. Dan saya telah menjelaskan secara terperinci, secara amnya, bukan terperinci, bahawa jika berlaku pembubaran Dewan Rakyat ini, maka kluster mahkamah seperti Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Mat Legam dari Baling, saya nak sebut nama dia pun tak mahu sekarang, Setia Agong UMNO-nya Dr. Ahmad Mazlan dan beberapa orang lagi seperti Bung Mokhtar dari Sabah, boleh bertanding lagi kerana mereka belum lagi dihukum oleh mahkamah. Dari inilah dia untuk dipahamkan oleh dipahamkan oleh orang ramai, rakyat, kenapa mereka nak adakan pilihan raya. Jadi pilihan raya ini terpaksa dilakukan, Parlimen dibubarkan, ialah kerana untuk membolehkan lagi kluster mahkamah macam Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertanding, dan hanya yang tidak boleh lagi bertanding selepas ini ialah
Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Kan dia telah pun dihukum 12 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah dia.